Terlebih dahulu, thank you kepada syarikat Elken kerana telah memperkenalkan saya dengan satu produk yang cukup-cukup luar biasa dan memberi peluang kepada saya untuk sama-sama bercerita dan berkongsi sedikit pengalaman dan apa yang saya lalui bersama-sama dengan Elken, terutama berkaitan dengan produk Alex Young. Tidak lupa juga kepada barisan upline saya, CCM Lawrence Jungan, yang sentiasa tidak putus untuk memberi dorongan dan support semasa saya bersama-sama dengan Elken, MCCM Andrew Nicholas dan barisan-barisan MCCM yang ada di atas saya, iaitu MCCM Siwaseki, MCCM Cisintik, MCCM Linswili, dan tidak lupa juga kepada Bapak Elken Sabah, PCM, MCCM Mr. Seng dan isteri, dan seterusnya kepada nombor 1 lah di Elken. Kerana kalau bukan kerana mereka ini, saya sendiri pun tidak bersama-sama di Elken dan tidak dapat bercerita dan berkongsi dan belajar bersama-sama dengan Elken. Okay. Hari ini kita cukup-cukup beruntung kerana kita dapat satu produk yang bagi saya yang cukup-cukup luar biasa. So nanti akan saya terangkan dengan lebih jelas lagi, iaitu mengenai kesan sinergi untuk pengaliran yang sihat. Dan saya bermula di Elken kerana produk ini. Pada tahun 2009, apabila bapa saya kali pertama kena arwah bapa saya kena stroke yang kali pertama, masa itu saya di Sabah juga, dan saya hantar produk masa itu adalah Life Extra, sehingga dalam masa 1 minggu dia boleh duduk balik, dan dalam masa 3 bulan dia boleh naik motor balik untuk pergi ke masjid dan surau dan sebagainya. Okey. Dan saya tidak mau panjang-panjang, kita sama-sama tengok dan belajar. Apa itu sistem pengaliran dalam badan manusia? Itu sistem pengaliran darah yang satu sistem yang cukup-cukup penting, iaitu sistem kardiovaskular daripada jantung campur dengan sistem salur darah. Dan salur darah yang ada dalam tubuh badan manusia ini merangkumi 100,000 kilometer. Kalau kita sambung, dia boleh mengelilingi bumi sebanyak 2.5 kali. Dan salur darah ini adalah juga seperti bom. Kerana apa? Kerana apabila berlakunya lipid darah, gula darah dan lain dalam darah mula terkumpul pada umur kita bermula umur 20 tahun. So inilah yang dikenali sebagai lipid darah. Okey. Apabila dia sudah mula terkumpul dan dia menyempit, dia adalah ibarat bom yang ada di dalam badan manusia. Okey. Apakah penyebab penyakit kardiovaskular? Satu faktor risiko dia adalah tekanan darah tinggi, iaitu dia boleh mengurangkan kelenturan saluran darah, kolesterol yang tinggi, pembentukan trombus untuk meningkatkan risiko saluran darah tersumbat, dan yang ini adalah masalah berkaitan dengan, terutamanya berkaitan dengan masalah jantung, iaitu keradangan. Bermula daripada tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi. Kolesterol ni sebenarnya bukan juga penyebab utama untuk masalah yang berkaitan dengan sistem kardiovaskular atau jantung, tapi disebabkan oleh keradangan inilah yang menyebabkan mengganggu fungsi normal salur darah kita. Okey. First, dari segi kolesterol yang tinggi. Kolesterol yang tinggi ini boleh menyebabkan deposit lemak pada dinding pembuluh darah arteri dan boleh mengakibatkan sakit jantung. Dan ini adalah 5.2 mol ni per liter atau lebih adalah tahap kolesterol yang tinggi, jumlah kolesterol yang ada. Dan di Malaysia, 4 daripada 10 orang atau 8 juta orang dewasa di Malaysia mempunyai tahap kolesterol yang tinggi. 32% adalah lelaki, 45% perempuan. Dan 80% daripada mereka mempunyai tahap kolesterol yang tinggi menerima ubat penurun kolesterol. Ubat yang diberi oleh doktor lah. Dan yang boleh dikatakan menjadi bom itu sendiri adalah apabila 1 daripada 4 tidak tahu mereka mempunyai tahap kolesterol yang tinggi, dan inilah yang dikatakan bom. Dan sekarang pada tahun 2019 kajian menunjukkan
orang muda lebih ramai yang kena masalah kardiovaskular, kolesterol yang tinggi, darah tinggi dan semualah. Dan orang muda ini dikategorikan berumur di bawah 30 tahun. Dan ini juga kajian, mereka berumur 40 hingga 59 tahun paling ramai tidak mengetahui mereka mempunyai tahap kolesterol yang tinggi. Tapi sebelum itu kita perlu tahu juga apa itu kolesterol. Sebab kolesterol ni kita sebenarnya kadang-kadang kita takut untuk makan yang protein apa semua, daging, tenusu apa semua, telur, susu apa semua yang boleh menyebabkan berlakunya punca kepada kolesterol. Tapi kita tidak sedar sebenarnya dalam badan manusia sendiri, iaitu liver, iaitu hati, adalah yang menyebabkan atau pembekal yang menjadikan kolesterol dalam 70% menyumbang kepada kolesterol dalam badan manusia. Nanti saya akan cerita lebih jelas lagi berkaitan dengan kenapa saya cakap daripada kita punya liver sendiri. Ini adalah darah normal, ini adalah darah yang tidak normal yang mempunyai kolesterol dalam salur darah. Inilah. Kalau siapa yang biasa buat blood test untuk cek paras kolesterol yang ada di dalam salur darah dia, dia mesti pernah tengok ini, LDL, HDL dan triglycerida. Ini adalah total kolesterol yang ada di dalam badan manusia ataupun di salur darah di dalam badan manusia lah. Dan sebenarnya antara 1, 2, 3 ini LDL, HDL dan triglycerida ni, triglycerida ni ada sebenarnya kolesterol. Dan LDL dan HDL ini adalah LDL dan HDL ini adalah protein sebenarnya. Dan LDL ni pun dia ada banyak type juga, daripada sebesar-besar sehingga yang kecil. Yang kecil itulah yang sebenarnya yang dia menyucuk kepada kita punya salur darah, menghasilkan menambah kolesterol tu kita punya plaque. Okey. Beginilah. Kolesterol yang dikenali sebagai triglycerida itu adalah kolesterol. Dan kita ada sampan untuk angkut kolesterol yang baik tadi, HDL, daripada yang sudah triglycerida yang terhasil daripada hati tadi, protein HDL ni akan bawa ke seluruh badan kita melalui salur darah kita lah. Dan hasil daripada pembuangan yang protein yang jahat apa semua untuk LDL ini adalah sampan yang bawa balik kepada hati. Ini yang berlakulah setiap hari berlaku dalam tubuh kita. Kolesterol tadi dibawa oleh HDL yang baik ini untuk keseluruhan badan, sebab kolesterol juga diperlukan oleh badan. Sebab ada orang dia cakap, saya mau kasih supaya tiada kolesterol. Tidak boleh. Sebab kolesterol juga diperlukan, tapi pada tahap-tahap yang tertentu. Ini adalah tahap kolesterol yang perlu ada dalam badan lah. Biasa kalau kita tengok di bacaan yang daripada lab adalah beginilah. Untuk yang total kolesterol, dia bawah daripada 5.2 mol per liter lah. Dan kalau dia intermediate, 5.3 hingga 6.2. Tapi kalau sudah lebih daripada 6.2, dia adalah dikategorikan sebagai high kolesterol ataupun kolesterol yang tinggi. Ini juga sama jugalah. Ini nanti kamu boleh rujuk juga. Biasanya dalam apabila kita buat pemeriksaan darah, dia ada rujukan berkaitan dengan paras healthy kolesterol berapa. Okey. Dan ini adalah simptom-simptom awal yang kebanyakan orang kadang-kadang dia tidak tahu pun sebenarnya dia mempunyai masalah high kolesterol. High kolesterol simptom. Yang pertama, kalau dia pegang barang, tiba-tiba dia pandai loose lah. Terlepas apa semua. Seterusnya, hilang selera makan, lepas tu cepat letih, mengantuk, ada depression, weight gain. Ini yang dekat-dekat selaput mata tu, yang dia keluar, orang panggil, biasa orang cakap itu biji kolesterol lah, di sekitar selaput mata. Keluar macam biji-biji, itu adalah petanda menunjukkan bahawa kita punya kolesterol sudah tinggi. Dan juga stomach distension, yang ini sudah teruklah heart pain dan juga yang sendi-sendi semua. Itu adalah petanda awal. Ini petanda awal ataupun yang sudah teruk berkaitan dengan
paras kolesterol kita. Oke. Dan apa yang berlaku apabila paras kolesterol itu sudah tinggi apa semua, berlaku penyumbatan pada salur darah, penyempitan pada salur darah menyebabkan berlakunya penyumbatan minor di dalam pengaliran darah. Dan inilah menyebabkan kita rasa pening kepala, sakit kepala, kurang selera makan, sesak nafas, kesejukan tangan dan kaki, dan ketidaksuburan. Ini yang berlaku dalam kehidupan seseorang yang mempunyai masalah kolesterol ataupun penyumbatan minor dalam pengaliran darah. Inilah. Dan kesan dia seterusnya adalah menyebabkan berlakunya penyumbatan major di dalam pengaliran darah, yaitu sakit jantung ataupun stroke. Dia bermula daripada kolesterol yang sikit tadi. Sebenarnya kolesterol itu bagus untuk badan, tapi disebabkan LDL dan HDL tadi yang tidak balance apa semua, menyebabkan berlakunya mula penyumbatan yang minor. Seterusnya dia boleh berlaku penyumbatan yang major. Inilah stroke dan serangan jantung. Stroke ini biasa lemah di sebelah badan tiba-tiba, pertuturan tidak jelas, mata menjadi kabur, tidak seimbang dan keliru. Itu adalah serangan stroke. Beza dengan serangan jantung, sakit di tengah dada seperti ditekan-tekan, tidak selesa pada bahu kiri, rahang, belakang dan dada, sesak nafas, muntah dan paling teruk pitam dan pucat, dan memerlukan rawatan segera sekiranya ada tanda-tanda ini. Ini serangan jantung, mesti berjaga-jaga kalau kita ada rasa sakit di tengah dada, sebab biasanya orang confuse sama ada serangan jantung dengan masalah gastrik, ataupun kalau di Sabah kita panggil dugal. So gastrik, masalah gastrik rasa sama juga, rasa sakit di ulu hati ataupun di tengah-tengah dada, bagai ditekan-tekan atau dihinyak dan berterusan berapa minit, datang dan pergi. Dinasihatkan sekiranya ada rasa begini, cepat-cepat juga pergi buat pemeriksaan sama ada ECG kah, stress test kah, untuk mengetahui bagaimana paras kita punya jantung. Dan sekiranya ada juga rasa ini, itulah pentingnya produk yang kita akan kongsi pada malam ini. Bekalan ada di rumah, ataupun macam saya biasa saya ada bekalkan di beg saya satu, di rumah saya, di office saya. Sebab apabila ada rasa sesuatu yang tidak selesa, sesak nafas ke, berpeluh, pening, loya dan muntah, terus bancuh dan minum. Dan ada juga seterusnya adalah sakit dan tidak selesa di tengkuk, rahang, belakang badan, bahu dan lengan. Dan gejala-gejala lain adalah lesu dan penat, rasa gelisah, rasa kembung dan pitam. Ini adalah daripada Public Health Malaysia, dan kita sama-sama berhati-hati untuk serangan jantung ini. Jangan abaikan simptom yang kita rasa. Dan inilah lelaki dan perempuan ada yang tadi semua ada yang saya memula tadi, tapi ada beberapa simptom yang membezakan serangan jantung bagi lelaki dan perempuan. Satu, kelesuan yang tidak dijangka, biasa bagi perempuan lah, dan gangguan masa tidur, dan dia boleh menyebabkan rasa mual. Kalau lelaki, dia sakit lengan kiri, senak perut dan keluar peluh sejuk satu badan. Ini biasa apabila berlaku serangan jantung pada lelaki dan perempuan. Dan kedua-duanya akan berasa yang sama, tekanan di dada, pening, berdebar-debar, nadi laju dan tidak sekata, sesak nafas, sakit belakang rahang, dan juga atau di belakang leher. Okay. Seterusnya, stroke. Stroke kita ada dua jenis. Satu stroke iskemik dan satu lagi adalah stroke hemorrhagic. Stroke yang pertama adalah sekatan pada salur darah. Dia blok saja, mengurangkan pengaliran darah ke bahagian yang terlibat. Sekatan biasanya berlaku disebabkan oleh pemendapan bahan-bahan berlemak di dalam salur darah yang dikenali sebagai atherosclerosis, dan pemendapan bahan berlemak ini boleh mengakibatkan darah beku yang akan menghalang aliran ke darah ke otak. Stroke juga dikenali sebagai serangan otak. Darah beku boleh berlaku di dalam otak dan ia juga boleh dibawa dari bahagian badan lain, biasanya daripada saluran darah di bahagian leher. Biasanya kalau kita guasa orang, kita dapat tanda merah di leher menunjukkan dia mempunyai kolesterol yang tinggi, dan itu sebenarnya adalah petanda-petanda awal dan perlu berjaga-jaga supaya tidak berlakunya stroke iskemik. Bagi yang terkena stroke iskemik ni, kalau ada level ekstra, minum
dengan izin Allah, insya-Allah akan ada perubahan. Tapi kalau yang berlaku pada stroke hemorrhagic ini adalah susah sikit. Sebab stroke ini jenis berlaku bila saluran darah pecah secara tiba-tiba, mengakibatkan pendarahan di dalam atau pada kawasan di sekeliling otak. Pendarahan di dalam otak boleh menyebabkan pembengkakan dan komplikasi pembedahan perlu dilakukan dengan kes-kes tertentu. Dan biasanya kalau yang begini, kalau kenal yang tempat-tempat saluran darah yang mengawal organ-organ badan menyebabkan untuk pemulihan itu adalah risiko dia sangat sangat tinggi, dan untuk pemulihan itu adalah amat sukar. Berbanding dengan yang stroke iskemik ini, kalau dengan cepat dia masih boleh membantu untuk membuka balik salur darah. Dan pilihan yang ada di tangan kita biasa berjumpa dengan doktor akan bagi pilihan, yaitu ubat-ubatan yang permulaannya. Biasanya, kalau di tempat saya doktor-doktor yang ada di sini kebanyakannya dia masih lagi, kalau yang masih berkurang, dia nasihatkan supaya ambil minyak ikan lah, EPA-DHA, yang mengandung EPA-DHA untuk mengurangkan paras kolesterol yang ada dalam salur darah. Tapi bila sudah sampai satu tahap, dia akan suruh ambil ubat-ubat inilah. Ubat ini pun ada banyak jenis. Ada ubat kita kenali sebagai ubat cair darah, beta blockers, ACE inhibitor, calcium channel blockers, diuretik. Ini adalah obat-obat yang biasa digunakan di hospital. Kira-kira lah di hospital swasta kan, di hospital kerajaan. So ini kamu boleh tengoklah obat-obat yang ada di sini ini semuanya adalah obat yang mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza. Obat yang cair darah ini macam mana cara dia untuk cair darah? Sebenarnya akan menipiskan kita punya sel darah. So lama-kelamaan sel darah kita pun cepat mati juga. Dan kita ada pilihan lain yang kita akan sama-sama bercerita nanti. Dan seterusnya, angioplasti. Ini antara yang selalu saya tengok juga dan selalu saya jaga, iaitu mesin berkaitan dengan macam mana membuat ini angioplasti. Dan kita kena tahu juga untuk menjalankan angioplasti ini, biasa beginilah, dia sama ada stenting ataupun pasang mitral box, ataupun dia belon saja, dia untuk buka yang ruang yang ini, ataupun beginilah belon dan untuk pasang itu stenting lah. Dan mereka yang mempunyai penyumbatan serius di dalam arteri jantung tidak boleh buat angioplasti. Dan apabila arteri utama yang membawa darah ke sebelah kiri jantung tersumbat pun tidak boleh. Apabila otot jantung dia lemah pun tidak boleh. Apabila terdapat banyak saluran darah yang tersumbat pun tidak boleh. Dan orang yang menghadapi diabetik tidak boleh membuat angioplasti. Okey. Seterusnya, pembedahan pintasan jantung. Pembedahan pintasan jantung ni mahal, sangat invasif dan melukai tubuh badan. Apa yang berlaku? Dia akan korek, dia akan ambil salur darah di kaki kita dan seterusnya dia buat bypass lah, dia kasih bypass mana saluran jantung yang tersumbat itu tadi. So itu memerlukan kena potong lagi dada, tulang apa semua tu potong, buka apa semua, jantung pun dikasih keluar, disambung pada mesin yang jantung sementara lah. Haklang mesin dia panggil. So masa itulah jantung kita bergantung sepenuhnya pada mesin. So masa itu juga jantung dikeluarkan dan operation dilakukan. Kos lebih kurang 40 hingga 80 ribu. Okay. Ini kos rawatan penyakit-penyakit tertentu di hospital kerajaan dan swasta. Kita boleh tengok sendiri ya. Kalau jantung, kalau kerajaan 4 ribu. Kalau hospital swasta biasanya 40 hingga 80 ribu lah. Sama juga untuk stroke. Ini adalah anggaran peningkatan bagi jenis-jenis semualah penyakit yang ada di hospital. Dan mengenai pilihan kita. Pilihan yang selamat dan semula jadi untuk menjaga sistem peredaran darah, kita adanya nitrik oksida. Salur darah yang sihat, ini salur darah yang sihat. Salur darah yang tersumbat. So untuk dapatkan begini kita nitrik oksida ini sebenarnya adalah ada di dalam tubuh badan manusia secara semula jadi juga. Cuma disebabkan berbagai faktor menyebabkan nitrik oksida ini berkurang. Dan nitrik oksida ini adalah di luar adalah gas yang beracun. Dan dia sebenarnya tiada kesan sampingan, tiada hormon dan tiada bahan kimia.
formulasi yang dipertikatkan untuk pengaliran yang sihat, yaitu sumber nitrik oksida yang ada salah satu di dunia sekarang melalui syarikat kita adalah syarikat Elken yang ada di dalam LX Siang. Dan nitrik oksida ini adalah berdasarkan kajian Nobel pada tahun 1998 kalau tidak salah saya, itu Dr. Ferit Murad dengan 3 orang lagi pakar menemui bahawa nitrik oksida ini banyak membantu untuk membuka balik salur darah yang tersumbat. Okey. Dan seterusnya, L-arginine atau nitrik oksida adalah penghantar penting untuk kesihatan kardiovaskular. Kenapa? Keberkesanan nitrik oksida beginilah. Salur darah yang sihat, kita suka makan, banyak makan soto, lemco, apa semua, dan kita tidak bersenam apa semua, menyebabkan hati kita merembeskan triglycerida yang banyak bercampur dengan pemakanan lagi, dengan kita tiada senaman apa semua. Kolesterol tadi, sampan yang membawa kolesterol ni pergi, dia pun melekatlah di mana-mana ni di salur darah kita. Dan fungsi pembentukan plak ni pun berlaku, dan apabila kita minum produk yang mengandungi nitrik oksida, dia akan bekerja di sel epitelium kita ataupun dinding sel salur darah kita ni, dan membebaskan nitrik oksida, mengekalkan salur darah yang lentur dan elastik dan mencairkan plak. Ini yang berlakulah. Dia mengembangkan salur darah, memulihkan juga salur darah yang rosak, dan mengembangkan kelenturan salur darah. Dia kasih lentur balik, dia kasih anjar balik kita punya salur darah. Badan boleh menghasilkan NO, tetapi penghasilan berkurangan kerana penuaan, kurang bersenam, pemakanan yang tidak seimbang, dan juga tekanan. Oleh itu adalah penting untuk mengembalikan nitrik oksida yang mencukupi di dalam kita punya badan. Itulah pentingnya pengambilan makanan tambahan ataupun suplemen mengandungi nitrik oksida untuk mencukupi kekurangan penghasilan nitrik oksida kerana faktor-faktor yang penuaan kita tidak boleh elak. Kurang bersenam, kurang bersukan, ini boleh elak. Pemakanan yang tidak seimbang boleh elak. Tekanan pun susah mau elak. Okey? Dan seterusnya, formula unik daripada kurkumin yang berpaten, kesan anti keradangan dan antioksidan yang tinggi pengawal atau lipid darah. Sebab keradangan ini adalah benda yang sebenarnya faktor utama punca masalah jantung. Apabila berlakunya keradangan di salur darah, itulah menyebabkan berlakunya penyumbatanlah, masalah jantung, stroke, semua disebabkan berpunca daripada keradangan. Dan sejenis komponen bioaktif yang diekstrak daripada kunyit dengan kebaikan terbukti secara klinikal. Sebab tu kalau orang dulu-dulu dia suka minum air kunyit. Sebab dia untuk bagi kesegaran. Ini biasa kalau di pasar-pasar dulu-dulu ada orang jual jamu air kunyit. Itu saya selalu tengok jelah. Kira-kira lah di mana. Biasanya ini sebenarnya daripada Indonesia, dan kalau di Sabah ni masih lagi ada sampai sekarang yang orang jual minum jamu air kunyit. Tapi kita cukup-cukup bersyukur kerana kita ada kurkumin yang berpaten, yang kita yakin dari segi dia punya kualiti dia, dan dia terus dikawal dengan betul-betul teliti untuk menghasilkan kesan anti keradangan dan antioksidan yang tinggi, pengawal atau lipid darah, dan seterusnya. Inilah kurkumin yang ada di dalam LS yang dia bioketersediaan ialah 4 kali lebih tinggi berbanding dengan kurkumin biasa di pasaran. Dia adalah dalam bentuk bioketersediaan, so badan kita sedia untuk terima dia tanpa perlu lagi proses yang perlu berlaku. Ini adalah kurkumin yang berpaten. Yang inilah kita tengok graf dia. Yang merah ni adalah kurkumin yang standard lah, yang berlaku yang standard. Okey. Biasanya kalau kurkumin yang biasa, dia betul lah kelarutan rendah, bioketersediaan dia rendah lah. Kalau kita ni pun dia kita kena kacau-kacau baru dia ni. Berbanding dengan yang berpaten, dia terus macam berat, dia terus masuk dalam, mudah larut, 4 kali lebih tinggi bioketersediaan dia. Okey. Ini adalah bezanya kurkumin biasa dengan kurkumin yang berpaten. Jangan pula nanti kamu pergi ambil di dapur sana bancuh-bancuh minum.
yang serbuk kunyit tu. Sebab kita ada yang sudah disediakan yang terbaik dengan hasil kajian yang cukup, dengan clinical study yang cukup untuk memberikan kesan yang terbaik untuk memperbetulkan sekiranya ada berlakunya keradangan di dalam salur darah kita ataupun di sistem kardiovaskular kita. Okey, seterusnya. Kesan sinergi peningkatan penghasilan nitrioksida ini, inilah. Kalau arginina biasa, ini sebenarnya ada jual di pasaran, di farmasi pun ada yang bukan semula jadi punyalah. Berbanding dengan arginina dengan kurkumin, penghasilan dan nitrioksida meningkat sebanyak 40%, meningkatkan bioketersediaan L-arginine dan perasan dan meningkatkan penghasilan nitrioksida di dalam badan sebanyak 40%. Kesan dia lebih cepat berbanding dengan kalau produk-produk yang lain. Okey. Ini adalah clinical study ya. Dan seterusnya, dia adalah untuk memperbaiki profil lipid darah. Jumlah kolesterol boleh menurun sehingga 19.3%. Paras kolesterol atau triglycerida dia menurun sebanyak 21.8%. Nih, kolesterol LDL menurun sebanyak 17.9 dan HDL meningkat sebanyak 31%. Ini adalah kajian yang dibuat oleh Syed Saduqi University of Medical Science lah pada tahun 2016. Kepentingan untuk mengekalkan paras kolesterol dan tekanan darah yang normal. 10% kolesterol tambah dengan 10% tekanan darah menurun boleh mengurangkan 45% penyakit CVD, iaitu cardiovascular disease lah. Okay. Seterusnya, dia juga untuk meningkatkan pelindungan antioksidan. Tadi meningkatkan arginine sebanyak 40%. Meningkatkan pelindungan antioksidan untuk mengurangkan keradangan, iaitu tanpa kurkumin berbanding dengan ada kurkumin, dia meningkat sebanyak 72%. Dan meningkatkan aktiviti katalis sebanyak 72%, mengurangkan tekanan oksidatif dan menindas keradangan melalui pelbagai mekanisme yang ada di dalam salur darah kita ataupun sistem kardiovaskular kita. Okey. Dan klinikal yang kelima, dia memenangi pelbagai anugerah, mendapat pelbagai anugerah daripada sistem penghantaran inovatif yang meningkatkan bioketersediaan. Bioketersediaan iaitu daripada Botanical Product of the Year, Award Winning Technology Innovation of the Year. Okey, seterusnya. Formula yang seterusnya adalah formula yang ketiga, iaitu platelet yang sihat untuk pengaliran darah yang sihat. Tadi kita cerita mengenai kolesterol, jantung, dan ada juga satu benda yang penting dalam sistem kardiovaskular ataupun sistem peredaran darah kita, iaitu platelet. Platelet ini pun juga cukup penting. Dan di sinilah pentingnya ini. Ini tomato. So nanti jangan pula nanti banyak-banyak makan tomato, sebab ini juga ekstrak tomato aqueous ini adalah tomato yang cukup unik. Kebaikan tomato aqueous ini adalah membantu menjaga pengagregatan platelet yang normal untuk peredaran darah yang sihat. Inilah fungsi dia. Beginilah. Platelet ini adalah sebenarnya dia adalah macam mana mau cakap? Beginilah, kalau kita ada terluka, platelet akan terus bekerja, dia membentuk fibrin untuk tutup itu luka lah. Begitulah senang. Saluran darah tercedera, isyarat diterima oleh platelet dan platelet terkumpul dan membentuk bekuan. Dia bentuk balik. Ini yang berlakulah. Okey. Dan faktor risiko dia, pengagregatan platelet yang tidak sihat berlaku kerana ini kita boleh ubah. Kurang bersenam, tekanan mental, obesiti, diabetes, merokok kita boleh ubah. Tapi penuaan dan pencemaran udara itu berada di luar kawalan kita. So, untuk dapatkan hasil yang bagus, selain daripada kita amalkan pengamalan pemakanan yang sihat ini, kita perlu juga bersenam dan jangan stres. Kurangkan berat badan, menjaga supaya tidak berlakunya diabetes dan juga kurangkan merokok. Okey. Inilah kebaikan terbukti secara klinikal kesan antipagretan platelet dilihat dalam 1.5 jam selepas pengambilan dan melanjutkan melebihi 12 jam. Dia lebih cepatlah. So ini dia punya studi yang dibuat pada tahun 2006. Dan kebaikan terbukti juga secara klinikal
disokong oleh kajian untuk pencegahan utama penyakit kardiovaskular. Kadar keberkesanan dia ialah 97%. 97% subjek menurunkan kesan di dalam anti-penagretan platelet. Ini adalah kajian yang dibuat pada tahun 2006 juga. Dan keunikan tomato ini dipatenkan, ini pun sama, dipatenkan. Buah tomato ini dipatenkan dan pemenang anugerah. Pilihan yang semula jadi, selamat dan berasaskan bukti saintifik untuk peredaran darah yang sihat. Keselamatan dan keberkesanan terbukti melalui 7 kajian klinikal, membantu mengekalkan penagretan platelet normal yang menyumbang kepada pengaliran darah yang sihat. Pemenang Nutrawat 2011 untuk bahan ramuan baru yang terbaik. Ini adalah ramuan baru yang terbaik, memenangi anugerah pada tahun 2011. Dan inilah formulasi dipertingkatkan untuk pengaliran yang sihat. 1. L-arginine nitrioksida untuk menjaga kelenturan saluran darah tadi. Apabila kita minum, dia membebaskan gas nitrioksida masuk ke dalam sel epitelium kita untuk menjaga kelenturan saluran darah. Lepas itu curcumin atau kunyit tadi adalah untuk mengawal atur kolesterol darah, merangsang penghasilan nitrioksida dan juga anti keradangan dan antioksidan yang kuat. Ini adalah amat penting, anti keradangan ini untuk mengelak berlakunya serangan jantung ataupun stroke. Ekstrak tomato apis ini adalah untuk mencegah penagretan platelet yang abnormal. Okey. Dan di samping itu juga, di dalam LS yang ini mengandungi nutrien yang bersinergi, iaitu vitamin B6, B12 yang cukup penting untuk kita punya otak, dan E dan juga folat untuk menyokong sistem peredaran darah yang sihat. Dan mengurangkan risiko Anda dengan formulasi yang dipertingkatkan ini, mengurangkan risiko tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan juga pembentukan trombus serta keradangan. Diuji dan terbukti 70% hasil kajian menunjukkan penambahbaikan pada BP sistolik dan diastolik. Hasil kajian menunjukkan pengurangan trigliserida. Hasil kajian juga menunjukkan pengurangan kolesterol LDL. 19% hasil kajian menunjukkan penambahbaikan kolesterol HDL. Dan 51% hasil kajian menunjukkan pengurangan jumlah keseluruhan kolesterol. Ini bagi saya cukup dengan bukti klinikal yang ada, dan pengurangan semua yang tidak berapa bagus ini hampir mencapai atas daripada 50%. Okey. Seterusnya, untuk menjaga kesihatan kita perlu amalkan 1 saket pagi dan 1 saket petang. Lebih sesuai diambil sebelum makan, untuk pengambilan dewasa sahaja, dan tidak boleh diambil oleh wanita hamil dan menyusu anak. Kenapa? Sebab bagi saya lah, apabila kita minum, dia menghasilkan nitrioksida itu tadi. Nitrioksida itu masuk saluran darah apa semua, dan baby dalam kandungan ataupun tengah menyusu, dia bergantung sepenuhnya pada ibu dia. Pemakanan apa yang ibu dia makan, dan juga anak dia makan. So, saluran darah kita dapat, tadi yang kajian pada awal-awal mengatakan bermula daripada umur 20 tahun, barulah berlakunya tadi yang kolesterol daripada slide yang awal yang saya cerita tadi. So, sebab itulah bagi wanita hamil, menyusu dan juga kanak-kanak tidak boleh ambil LH siang. Okey. Dan seterusnya, jangan sampai doktor cakap, ini doktor cakap, alah jantung anda tersumbat. Ini doktor cakap, jantung anda masih bagus. So, di mana pilihan kita sendiri tentukan, di kiri atau kanan. Dan saya rasa itu saja, etikan hidup dengan LH yang kesan sinergi untuk pengaliran yang sihat. Sekian, terima kasih.